Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah kepada semua yang menonton sesi live pertama Iman Shop pada bulan Mac. Okay, pada bulan ini. Okay. Hari ini saya bersama sebagai host anda, sebagai moderator, okay, Adlan Khalidi. Saya akan bersama-sama dengan saya yang tidak asing lagi, nak panggil saudara ke nak panggil ustaz? Saudara. Saudara, ya. Okay. Saudara Hubaid Akhi, okay. Okay, saya tukarlah kasi nampak sikit nama beliau, okay. Okay, tu nama dia. Okay. Okay, so pada malam ini kita akan hari ini seperti yang kita letak dalam poster kita pada malam ni, kita akan bincangkan satu topik yang menarik lah, iaitu di sebalik Isra' dan Mi'raj, sebalik Isra' Mi'raj dan Nabi Muhammad SAW. Okay. So mungkin ada yang sama ada perasan atau tak, tarikh Isra' Mi'raj tu ialah biasanya pada 27 Rejab dan semalam lah kan, ikutkan semalam, hari ni dah masuk 29 kan. Okeylah. Okay. So semalam kiranya tarikh Isra' Mi'raj lah. Tapi kita dekat Malaysia kita tak adalah apa-apa sambutan pun. Kita tak ada sambutan, tak ada cuti umum. Okay. Kalau KL Selangor ni kerja macam biasalah. Okay. Dan saya sendiri pun saya pun tak sure lah adakah amalan-amalan yang khas ataupun amalan sunat ke apa, saya pun tak pastilah. Okay, biasanya ada apa, Isra' Mi'raj ni dia sendiri ada satu peristiwa yang bagi saya sangat penting lah. Okay, sebagai umat Islam, tu pasal dia letak juga dalam kalender kita supaya kita ingat jugalah peristiwa tu walaupun tak ada cuti umum. Okay. Tapi hari ni saya sebagai, sebelum saya mulakan lebih lanjut, saya nak kongsi juga, saya akan perkenalkan dulu kita punya panel speaker yang saya jemput pada malam ni. Okay. Mungkin ada yang dah kenal ataupun mungkin belum lagi kenal. Okay, ni nama beliau, Hubaid Akhi. Okay. Nama itu bukan nama sebenar, tu nama pena. Nama glamour. Nama glamour. Okay. Nama glamour saya Adlan Khalidi. Tak glamour lagi. Nama glamour Hubaid. Okay. So saya akan baca sedikit beliau punya pengenalan. Hubaid Akhi merupakan pengasas Sirah Daily, okay, sebuah platform perkongsian sirah Nabi dan sejarah Islam. Beliau seorang lulusan sarjana muda fiqh dan usul fiqh dan sarjana sejarah Islam. Okay, master bukan main-main, bukan sekadar degree, ni master ni. Okay, beliau juga aktif sebagai advokator penghayatan sirah kontemporari. Okay, so tu secara ringkas dia. Okay. Saya nak baca detail lagi. Beliau belajar di luar negara, bukan Malaysia, di Universiti Yarmouk, Jordan. So memang hebatlah panel yang saya jemput pada malam ini. Okay, InsyaAllah kita akan sama-sama secara santai kita akan bersembang dan juga kita akan mempelajari berkaitan dengan sirah, berkaitan dengan Isra' Mi'raj. Okay. So sebelum kita pergi lebih lanjut, saya difahamkan Isra' Mi'raj ni satu peristiwa yang berlaku pada tahun kesedihan. Okay, tahun tahun kesedihan bahasa Arab. Tu dia. Okay. Okay, so sebenarnya saya nak minta saudara, saudara kan, bukan sebab tak bagi ustaz. Okay, saudara Hubaid, boleh cerita tak macam mana boleh jadi tahun kesedihan tu? Apa peristiwa sedih sangat sampai tahun tu digelar tahun kesedihan? Silakan. Okay, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adlan, saudara Adlan. Nampak lagi ustaz lagi daripada saudara Hubaid. Atas jemputan dan sesiapa yang dapat sertai kita pada malam ni ataupun yang akan dengar semulalah video ni pada masa akan datang. Dan kita bincang tentang Isra' Mi'raj, dan tadi Adlan dah mulakan dengan soalan penting tentang Amul Huzun. Nama dia tahun kesedihan lah, dan untuk kita berada in konteks, sebab antara yang selalu saya sentuh dalam buku yang saya tulis tu adalah bagaimana kita nak kontekstualize sirah
Ataupun soalan yang lebih besar adalah saya seorang bagaimana kita nak feel berada dalam sirah. So antara cara yang saya banyak sebut dalam buku tersebut adalah contextualize. Kita cuba berada dalam konteks sebagaimana Nabi alami peristiwa tersebut. So bila sebut tentang Isra', cara untuk kita alami sendiri apakah emosi Nabi ketika Isra' itu sampai. Apakah keadaan peribadi Nabi itu sendiri yang membawa Nabi SAW ke peristiwa tersebut. Allah Ta'ala bila design pendidikan untuk Nabi SAW, Allah Ta'ala melihatlah secara terperinci kan. Allah itu maha khabir, pakar. Dia sudut menyusun setiap satu daripada proses untuk menjadikan Nabi SAW sebagaimana yang Allah kehendaki. Maka Allah telah mendatangkan peristiwa-peristiwa tertentu untuk create Nabi punya persediaan sebelum menuju kepada proses yang berikutnya. Okay. So Allah telah sediakan tahun kesedihan untuk Nabi. Okay. Of course Allah telah design sebenarnya benda tu. Dan tahun kesedihannya dia merangkumi beberapa peristiwa yang kita boleh namakan dia sebagai peristiwa-peristiwa yang menyedihkan untuk Nabi kan. Bermula dengan kalau nak sebut bermula bila tu tak tahulah kita nak exactly sebut bila, sebab terlalu banyak cerita-cerita yang sedih sebelum Isra' Mi'raj. Sejak daripada awal Nabi SAW mendapat tantangan dakwah pun macam-macam peristiwa berlaku, tapi dia punya climaxnya adalah apabila kewafatan Abu Talib dan kewafatan Khadijah dan peristiwa di Taif. So ini adalah 3 serangkai cerita yang kita boleh rangkumkan sebagai tahun kesedihan kan. Kemuncak kepada kesedihan-kesedihan kecil yang Nabi alami selama ini adalah apabila benteng yang selama ini menjadi perisai Nabi SAW secara eksternal, iaitu Abu Talib, apabila Abu Jahal nak belasah Nabi, Abu Jahal tak berani nak belasah lebih sebab Abu Talib masih ada. Dan banyak kali mereka negotiate Abu Talib untuk melepaskan Nabi SAW. Sebab zaman tu tribal punya society, dia hidup secara family. Mereka negotiate Abu Talib banyak kali tapi Abu Talib tak lepaskan. So Abu Talib ni adalah external punya perisai lah untuk Nabi SAW. Okay? So Abu Talib wafat. So itu satu kesedihan yang terlalu dahsyat sehingga sedihnya Nabi itu sampai tahap Nabi cuba untuk posisikan Nabi SAW sebagai orang tengah antara Abu Talib dengan Allah Ta'ala, dan Nabi nak berhujah di hadapan Allah Ta'ala supaya ampunilah Abu Talib, dan Allah telah turunkan teguran kepada Nabi SAW. Kemudian Khadijah, ini watak kedua lah yang sangat fundamental dalam kehidupan Nabi. Tanpa Khadijah, siapakah Nabi SAW kalau tiada Khadijah dalam peristiwa wahyu pertama? Sebab Nabi turun itu sendiri, orang pertama yang sambut Nabi adalah Khadijah. Khadijah juga yang membawa Nabi bertemu dengan Waraqah bin Nawfal. Okay? Hampir, walaupun kita tak dengar nama Khadijah pada peristiwa lain, kita yakin ceritanya ada, peranan Khadijah itu ada, tapi yang paling signifikan dan tercatat dalam sejarah kita adalah pada wahyu pertama. Dan Khadijah akhirnya wafat pada tahun yang sama dengan Abu Talib, sekitar sebulan 2 bulan mengikut catatan sirah. Okay? Kemudian, Abu Talib meninggal dunia, Khadijah meninggal dunia. Dakwah pertama Nabi selepas kewafatan kedua-dua insan paling besar peranannya dalam kehidupan Nabi, dakwah pertama selepas itu adalah di Taif, dan Nabi SAW memang mencari perlindungan lain setelah family Nabi pun tak ada nak lindung. Second man selepas Abu Talib adalah Abu Lahab. Takkan Abu Lahab nak bela Nabi kan? Dan Nabi cari orang kedua dan tak jumpa. Dan Nabi pergi ke Taif, satu tempat di luar daripada Mekah, dan di Taif Nabi dikhianati. Ada doa panjang dalam kitab sirah, boleh carilah kan, doa rintihan Nabi SAW, walaupun dia bukan hadis yang sahih, tapi dia satu doa yang kita boleh fahami dia ada intipati dan juga vibe rintihan Nabi SAW. Okay? So itulah peristiwa sedih yang berlaku, dan Allah jadikan Isra' Mi'raj berlaku setelah peristiwa-peristiwa yang amat menyayat hati tersebut. Kita kembali kepada Adlan. Di manakah Adlan? Sudah habis saya cakap ni. Hilang. Okay, sekejap. Okay, berada. Akulah sendirian. Sunyi rasa. Sunyi tak apa. Saya memang mendengar dengan khusyuk. Okay, so kita tahulah bila manusia ni dia kehilangan orang yang kita sayangi lah. So kita macam Nabi sendiri, apa yang saya baca lah, daripada pembacaan saya, buku yang saya baca ni kan,
Nabi sendiri dia lahir dengan tiada ayah dan pada usia dia 6 tahun. 6 tahun kan? Okay, betul kan saya ya? 6 tahun beliau baginda telah ibunya telah meninggal dunia. Dan seterusnya bila dijaga oleh datuknya dan seterusnya dijaga oleh pakciknya Abu Talib kan. So dan selepas tu beliau berkahwin dan so maksudnya saya sukalah maksudnya dalam kisah Nabi ni dia baru nampak lah kan macam hak penjagaan Nabi ni dia, tapi memang kata Khadijah dia bukanlah menjaga, tapi dia antara yang menemani baginda lah. Dan maksudnya bila kehilangan orang yang tersayang ni memang sangat inilah sangat sedih lah. Saya sendiri pun saya sebenarnya tak boleh bayangkan lah, maksudnya sebab alhamdulillah saya masih ada wife, ada ibu bapa saya masih hidup alhamdulillah. Dan tapi itulah maksudnya dalam peristiwa macam ni memang Nabi sendiri pun dia bersedih jugalah kan. So boleh saya nak tahu, boleh kongsikan tak dengan kita macam kalau bersedih, kalau Nabi ni dia kalau sedih tu adakah sampai menangis ataupun sampai sedih ke, ataupun dia meratip ke, ataupun dia macam mana Nabi, macam mana dia kesedihan Nabi tu, macam mana dia emosinya, macam mana boleh kongsikan? Okay, soalan yang penting sebab itu antara realiti yang kita hadapi dengan pedih lah dalam kehidupan ni kan. Dan di antara penolak saya juga untuk mewujudkan satu sudut pandang yang berbeza tentang Nabi SAW dalam buku Nabi Juga Seorang Manusia, sebab the very human side of manusia adalah emosi lah kan. So bila sebut emosi yang paling berat untuk kita tanggung adalah sedih. Bukan tak semestinya sedih lah, tapi emosi yang paling common orang rasa negatif adalah sedih. So bagaimana Nabi sedih? Soalan yang besar untuk kita jawab. Jawapannya dalam buku. Boleh baca, tapi kalau jawapan yang kita boleh ringkaskan dekat sini adalah Nabi menangis macam kita. Nabi menangis macam kita menangis. Nabi menangis sebagaimana orang normal menangis. Ada satu peristiwa yang saya letak dalam buku dan saya rasa saya tak pernah membaca cerita itu semula. Banyak kali saya akan baca semula cerita tersebut. Kecuali saya akan rasa macam tak selesa sikit. Kita pun nak ikut menangis dalam cerita itu. Sebab dia bukan semata-mata sedih untuk Nabi, dia sedih untuk kita juga. Cerita ringkasnya adalah tentang kematian anak Nabi SAW, Ibrahim. Nama anak Nabi Ibrahim. Dan Nabi namakan Ibrahim satu nama yang sangat special kan, sebab itu nama Abul Anbiya kan, bapa para Anbiya, Nabi Ibrahim AS. So Nabi letak nama Ibrahim kerana anak itu sangat istimewa. Nabi hanya dapat anak daripada Khadijah dan lama Nabi tunggu bilakah akan ada waris yang seterusnya. Dan untuk seorang yang berbangsa Arab, berjiwa Arab, anak lelaki ni adalah segala-galanya lah. Dia menandakan legacy, dia menandakan legacy lah, perkataan yang paling berat yang reward yang kita nak letak dekat situ untuk kita faham posisi seorang lelaki di sisi orang Arab. Kalau tak ada anak lelaki, kita tak ada guna hidup. So lagi stres hidup zaman tu kalau tak ada anak. Zaman sekarang tak ada anak, stres juga, orang akan tanya macam-macam benda. Tapi untuk orang Arab pada kurun ke-7 tu lagi, orang akan persoalkan di mana waris kamu kan. Sebab tu orang Quraisy sangat suka bila Nabi kematian anak seorang demi seorang. Mereka kata Nabi Abtar kan? Mereka kutuk Nabi ni dah terputus waris. So Ibrahim AS, Ibrahim bin Muhammad yang lahir ni daripada Maria Qibtiyah, dia lahir dan Nabi sangat happy. Nabi, dia lah bayangkan Nabi dah lama tak ada anak, Nabi dapat baby kecil yang comel of course dan sihat. Selama ni Nabi tahnikkan anak orang, Nabi akikahkan anak orang, Nabi raikan kelahiran anak-anak sahabat. Kali ni Nabi dapat anak. So Nabi berkeliling, berjumpa dengan sahabat, beritahu, ini anakku, ini anakku. Nabi sangat happy lah. Macam kita kan, kita lahir anak, kita post dekat Facebook, kita tunjuk anak kita dekat Instagram. So kita very happy dengan kelahiran.
Dan yang sedianya adalah tiba-tiba orang yang menyusukan anak Nabi beritahu anak Nabi tercungap-cungap seakan-akan nak mati. So inilah peristiwa sedih dalam sirah yang kita akan sama-sama hiburlah dengan kematian Ibrahim, anak Nabi SAW. Dan bayangkan dalam hadis tu, very detail sebenarnya menceritakan bagaimana Nabi datang, Nabi peluk anak Nabi, Nabi lihat muka anak Nabi. Dan Nabi akhirnya menangis. Macam kita menangis. Kan? Dan ketika itulah Abdul Rahman bin Auf tanya kepada Nabi SAW, "Mahadha ya Rasulullah?" Dia nampak air mata mengalir. Dia macam kita juga lakukan soalan tadi kan. Dia adalah satu persepsi yang mungkin kita fikir di kepala kita. Dia macam bercampur dalam jiwa kita ni. Kita hormati Nabi, kita cinta Nabi. Tapi dalam masa yang sama kita pun akan tidak menyangka lah, oh, Nabi pun menangis kan? Dia macam orang-orang yang hebat di mana-mana lah kita kenal siapa orang hebat. Siapa-siapalah orang hebat di kepala kita. Tokoh-tokoh apa sajalah, politik ke, ilmuwan ke, sarjana ke, saintis ke. Bila dia mati, semua orang akan terkejut sebab lah dia boleh mati. Ini bukan nak kelakar apa, tapi nak beritahu yang kita seakan-akan terkejut yang kita tak boleh terima yang dia akan mati. Seakan-akan kita tak boleh terima, oh dia menangis Sebenarnya dia manusia juga macam kita kan. So apatah lagi kekaguman sahabat kepada Nabi SAW, dan kita pun jadi terkejut, Nabi menangis lah. Sebagaimana Abdul Rahman bin Auf lihat mata Nabi keluar air mata kan. Dan Nabi sebut, ini adalah rahmah. Nabi jawab kepada sahabat, ini adalah rahmah. Dan Nabi dia ada ayat Arab dia, saya tak ingat matan dia. Nabi sebut air mata akan mengeluarkan airnya. Jiwa kita akan kesedihan, tapi kita tidak akan ucapkan sesuatu yang tidak diredai oleh Allah Ta'ala. Tengok standard Nabi SAW. So kita kata tadi kan, Nabi menangis macam kita, of course. Nabi menangis. Tapi Nabi adalah hadnya. Tangisan Nabi SAW tidak akan melampau-lampau. Macam kita pun, bila melampau-lampau menangis, itu pun tak normal juga kan? Bila melampau-lampau menangis, teriak, menjerit, macam anak-anak kecil lain lah kan. Itu cara dia express kan adalah kan. Anak kita nak express dia punya emotion, dia menjerit lah kan. Dia tak boleh menangisnya macam tu kan. Tapi macam orang dewasa macam kita ni, kita tak ekspresif begitu macam anak kita. Dia jadi macam tak normal lah kalau orang yang dewasa menangis sambil menjerit kan. So Nabi SAW menangis normal. Orang menangis senyap je, sekadar tak isak-isak kan. Bahkan ada sebagian sahabat macam Ibn Abbas cakap, ada sekali tu Nabi menangis depan dia, dia tak perasan Nabi menangis. Sebab tak bunyi sangat lah. Bunyi tu slow je. Dia tak perasan Nabi sedang menangis. So Nabi adalah human menangis, cuma ada had. Nabi sedih, Nabi menangis, tapi Nabi tak akan melampau-lampau, dan Nabi tidak akan sampai tahap yang Nabi hilang upaya untuk mengawal diri Nabi. Yang hari ini kita namakan itu sebagai depression lah kan? Major depressive disorder kan. Apabila seseorang capai tahap penyakit, tangisan itu jadi penyakit kan? Dia dah tak boleh kawal diri lah. Dia tak boleh urus diri dia tak boleh rational. So itu akan bertentangan dengan fungsi kenabian. Itu dalam buku ada banyak disclaimer sebenarnya bila sebut tentang Nabi maksum kan. Sebab buku ni bahaya sebenarnya. Tajuk dia Nabi juga seorang manusia. Takut orang anggap, manusia takkanlah Nabi macam kita. Betul. Nabi tak macam kita pada sebahagian benda, dan Nabi macam kita pada sebahagian yang lain kan? So Nabi macam kita dari sudut tangisan, dari sudut kesedihan, emosi. Tapi Nabi tak macam kita, yang kita ni berpotensi untuk berlebihan bila menangis. Kita ni berpotensi untuk, kalau kita tak boleh kawal kita punya, kita berlanjutan kita punya kesedihan tu, boleh capai tahap disorder pula. Yang itu menuntut kita jumpa kaunselor ke, psikiatris ke untuk check kan. So itulah beza tangisan Nabi dengan tangisan kita. Allah. Okay, saya sebenarnya memang tersentak lah buku ni kan. Menarik dia sebab nama anak saya pun Ibrahim, dan saya boleh cakap lah part yang Nabi sedih kehilangan anaknya kan, dan dia macam sebab sikit sebab nama anak saya Ibrahim. So saya pun, kita manusia kita faham lah anak itu, pasangan itu, ibu bapa kita semua ni adalah anugerah dan juga pinjaman. Dan bila-bila masa pun Allah nak uji kita, Allah boleh tarik semula nikmat kita ni kan. Dan kalau ayah-ayah baca memang akan emosional lah sebenarnya.
Dia kalau orang yang mungkin tak ada pengalaman tengok anak kecil yang kita bertanggungjawab amanah kita kan. Yeah. Mungkin kurang sikit emosional dekat situ, tapi ayah-ayah ni sangat mudah lah nak tumpah air mata baca cerita Nabi kena sedih lah cerita. Yep. So memang bila nama pun maksudnya bila macam saya letak nama anak saya Ibrahim dengan seperti ambil inspirasi daripada kisah Nabi Ibrahim, tapi at the same time Nabi sendiri pun ada anak namanya Ibrahim yang Nabi pun inspirasi juga kan daripada Nabi Ibrahim. So dan bila benda tu memang rasa aduh, kalau anak aku meninggal lagi masih dalam kecil, memang sedih lah kan. So kita tahulah benda tu memang ujian lah bagi kita. Okay, dan seterusnya kita boleh buka soalan. Untuk jika ada penonton yang nak berminat tanya soalan, boleh kongsikan, boleh tulis di ruang komen. Kita akan buka selepas round yang ketiga ni. Okay, kita akan cuba jawab soalan lah jika ada. Okay, saya soalan terakhir. Okay, soalan terakhir ni saya nak tanya sedikit berkaitan dengan Isra Mi'raj. Okay, antara bahan yang saya baca dinyatakan Allah nak pujuk Nabi. Okay, sebab bila dah Nabi sedih pada tahun sedih ni kan, huzun, maka Allah macam nak pujuk dengan memberi Nabi satu pengalaman baru kan, maksudnya macam satu mujizat lah, iaitu satu penggembaraan. Ini pun saya suka juga lah dengan penggembaraan daripada Mekah ke Masjidil Aqsa dan seterusnya dinaikkan. Okay. Saya belum nak tahu, boleh saudara Hubaib ceritakan bagaimanakah adakah Allah nak memujuk Nabi tu dengan peristiwa Isra Mi'raj ni, adakah memang Nabi dia berjaya, maksudnya selepas peristiwa tu Nabi lebih memotivasi ke atau macam mana? Okay, boleh apa pendapat saudara? Saya lupa pula nak memikirkan analogi kan, tapi saya cuba fikirkan begini. Bila kita sedih, antara punca kesedihan itu berlaku adalah kita tak memahami realiti di sebalik tragedi yang berlaku. Okay. Contoh kita kata, meninggal dunia, mati, satu tragedi yang besar untuk kita. Tapi realiti yang berlaku adalah pasangan kita, orang yang kita cintai itu sedang berpindah ke satu alam yang lain. Yang akhirnya in reality, kehidupan kita ni adalah kehidupan di dunia, di akhirat, dan akhirnya menuju ke syurga Allah Ta'ala. So itu adalah landscape ataupun gambaran besar kehidupan yang kita sepatutnya tahulah kan. So untuk be rational to that extent, maksudnya untuk betul-betul fikirkan, bila berlaku tragedi kan, kita nak faham yang tak apa, ayahku meninggal dunia, anakku meninggal dunia, akhirnya kita semua pun akan mati, kita semua pun akan tinggalkan dunia ni dan kita akan menuju ke satu alam yang berbeza, satu alam yang lain, akhirat, dan kita akhirnya sama-sama nak menuju ke syurga Allah Ta'ala. So tidak ada apa yang berlaku, dia adalah satu perkara yang normal. So itu cara paling dahsyat lah kita be rational kepada kematian kan. Masalahnya kita tak tahu how true kita punya keimanan tu. Kita beriman betul yang Adlan beriman terhadap benda tu, saya beriman, dan mana-mana orang Muslim pun kena beriman terhadap alam ghaib. Betul sama lah bila kita sebut, kita menghafal nama-nama Allah Ta'ala, kita baca kisah para anbiya kan. Siapa tahu cerita-cerita ni betul ke tidak? Hanya ada satu perkara je yang mengikat kita, iaitu keimanan. Kan? Tidak ada perkara lain yang mengikat kita kecuali keimanan. Kan? Kita tak pernah melihat alam akhirat, tak pernah melihat. Of course Allah Ta'ala, malaikat tak pernah tengok secara real. Dan itulah peluang yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Allah telah memberikan Nabi satu peluang yang sangat ajaib. Sebab tu kalau kita tengok ayat-ayat Quran tentang peristiwa Isra Mi'raj kan, kedua-duanya ada dua tempat je dalam Quran cerita tentang Isra dan Mi'raj. Surah Al-Isra 1 dan juga surah An-Najm. Kedua-duanya menggunakan ayat yang lebih kurang sama. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Linuriyahu min ayatina, dan juga laqad ra'a min ayati rabbihil kubra.
untuk kami tunjukkan ayat kami. Dan laqad ra'a, dia telah melihat ayati rabbihil kubra, petanda-petanda kebesaran Tuhannya yang sangat agung. So ini adalah description kepada perjalanan Isra dan Mi'raj. Ayat. Bukan ayat Quran kan? Dia, dengan maksud ayat itu adalah petanda, dalil. So selama ni kita melihat bukti keesaan Allah Ta'ala daripada makhluk yang Allah cipta yang kita nampak ni. Tapi kita tak pernah lihat beyond, di luar sana. Kalau kita, saya baru ni tengok, minta maaf lah Ustaz tengok Netflix lah, tapi saya tengok juga Netflix tu. Saya suka tengok dokumentari, baru ni saya ada tengok, bukan baru ni last masa awal dokumentari tu keluar tentang Stephen Hawking punya team yang nak cuba cerap black hole. Bila tengok dokumentari tu, saya tak tahulah, saya rasa antara cara untuk tambah iman kita adalah kena tengok cerita-cerita tentang alam yang ada di mana-mana lah National Geographic terbitkan kan. Adalah kat mana-mana boleh cari, tapi antara yang saya rasa yang menakjubkan adalah cerita tentang kosmologi. Kenapa benda tu menarik? Sebab dia satu alam yang paling gaib sekali. Kalau dah ada alam fizikal yang paling kita nak tahu, paling saya nak tahu adalah apa yang ada di atas sana. Itu adalah benda yang bermain di kepala para saintis. Bukan atas sana saja rahsia kan. Dekat tanah kita ni pun tak pernah kita tengok apa yang betul-betul berada di pusat bumi ni kan. Tapi of course yang di atas sana lebih lebih gaib berbanding dengan apa yang ada di dasar bumi ni. Okay? Tapi of course segala benda adalah rahsia Allah Ta'ala. Dan bila tengok dokumentari tersebut, okay, dia menambah keimanan kita bahawa Masya Allah, alam Allah ni sangat dahsyat. Kan? Dan jarak, setahu saya jarak yang saya ingat, dia 55 juta tahun cahaya. Jarak antara bumi dengan black hole yang dicerap tu. Dan dulu saya pernah congok-congok lah dia punya kiraan dia. Dia lebih kurang 500,000 lebih bilion kali kita mengelilingi bumi. Untuk bayangkan dia punya jarak dia. Betapa jauhnya antara bumi dengan black hole yang dicerap tu. Bahkan gambar yang dicerap tu adalah gambar pada, yalah, kalau ikut kiraan tahun cahaya ni kan, itu adalah cahaya pada jutaan tahun yang lalu baru sampai ke bumi kan. Untuk kita gambarkan betapa jauhnya black hole yang kita boleh cerap tu. Dan macam mana benda ni kita nak relate dengan Isra dan Mi'raj. Allah hadiahkan satu peristiwa yang very magical untuk Nabi. Panjang lah nak cerita dalam, boleh ke cerita lagi ni? Bila nak cerita pasal keajaiban ni, kita jadi macam nak pilih mana satu sebab dia hampir segala, every single step yang boleh buat buku baru ni. Next betul lah. Siapa yang setuju untuk kita tulis buku baru? Rekomen. Tapi betul kalau saya lah, dalam banyak-banyak peristiwa yang magical dalam kehidupan Nabi Isra Mi'raj ni yang paling dahsyat lah. Saya bila baca riwayat-riwayat, kalau buka buku sirah tu riwayat dia sikit lah kan. Saya ada buku Zadul Ma'ad dekat sini, rujukan sirah yang mungkin lebih detail. Bila baca riwayat tu, Masya Allah, dahsyat lah. Tak tahu nak cakap macam mana. Dia macam setiap satu langkah yang Nabi ambil untuk melengkapkan peristiwa Isra Mi'raj ni sangat ajaib lah. Apa nak sebut lah, kalau saya boleh pilih satu kan, pilih apa? Macam tak boleh nak pilih. Sejak daripada Nabi bangun tidur, kemudian Nabi dibawa, buruk tu sendiri pun dah menyebabkan kita rasa macam wow. Buruk ni haiwan tau. Maksudnya, dia haiwan dan Jibril kan, dia tenangkan buruk tu sebab buruk tu macam haiwan lah, kita naik dia akan tak selesa kan. Dan buruk bukan haiwan di alam manusia. Dan Jibril cakap, ini adalah orang yang paling mulia pernah naik atas kamu. Maksudnya sebelum ni ada orang pernah tunggang dia. Siapa orang tu tak tahu. So dia ada complete different punya, kalau kita boleh sebut universe, different punya alam yang ada haiwan dia, yang ada tumbuhan dia. Itu pun kita dah fikir dah, ajaib. Dan Nabi bertemu dengan para anbiya, Nabi solat dengan mereka. Belum cerita tentang ke atas, ke langit tu. Every single step yang Nabi ambil. Antara yang kalau kita boleh stop dekat sini pun cukup lah kot. Banyak cerita menarik lagi tentang Isra Mi'raj kan. Kalau kita cerita tentang Malaikat Jibril mengetuk pintu langit, cuba kita bayangkan, kita boleh cerap black hole, maksudnya manusia boleh melihat melalui satelit lah kan, yang digabung-gabungkan, dia generate satu gambar black hole yang kedudukannya adalah 55 juta tahun cahaya. Manusia boleh cerap. Sekarang 2019 dia discover benda tu. Bayangkan
Jibril alaihissalam sebut ketika nak akses masuk ke langit pertama, Jibril kena minta izin kepada penjaga langit. Dan penjaga langit itu beritahu, tanya kepada Jibril, kamu bawa siapa? Aku bawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barulah dia dibenarkan masuk. Tafsirannya apa kat situ? Cuba bayangkan. Tafsirannya adalah mustahil kita boleh akses selepas daripada langit pertama. So kita boleh akses sampai black hole. Itu 55 juta tahun cahaya tu. So bayangkan betapa luasnya alam Allah Ta'ala ni. Sejauh yang kita boleh cerap itu pun belum lepas langit pertama lagi. Ya. Sejauh yang kita boleh cerap itu belum lagi lepas langit pertama. So bayangkan langit kedua, langit ketiga, langit keempat sampai langit ketujuh. Mind blowing lah nak cerita pasal dimensi Isra dan Miraj ni, kita akan ternganga lah betapa dahsyatnya alam ciptaan Allah Ta'ala. So bayangkan Nabi experience benda tu. So agaknya apa yang berlaku? Kalau kita experience benda tu kan, kita boleh rationalize lah semua benda berlaku. Alam dunia ni kecil sangat lah untuk kita sedih kat dia. Dunia ni untuk kita ratapi dia sangat kecil. Kita boleh meratap, tapi jangan sampai kita mati kehidupan kita hanya kerana tragedi kecil. Rupa-rupanya akhirnya setiap orang yang mati, dia akan menuju ke satu journey yang akan bawa dia ke syurga Allah Ta'ala. So itu yang telah berlaku kepada Nabi SAW. Okay ke tu? Banyak nak cerita tentang Isra. Ya, dia saya sukalah sebab bila Isra Mi'raj ni, dan kita tahu lah perjalanan ke, kita tahu lah apa, bagi saya sendiri pun banyak menonton juga macam filem pasal 50 apa sci-fi kan. Kalau orang putih buat science fiction yang space travel, maksudnya apa, Star Wars lah, Star Trek, macam-macam lah kan. So memang paling saya nampak yang pasal black hole ni ada Interstellar kan. Interstellar pun satu filem yang dari segi grafik dia saya suka jugalah. Maksudnya manusia cuba untuk membayangkan bagaimana rupa black hole tu kan, dan seolah-olah kapal itu pun boleh lalu kat black hole tu kan. So satu benda yang apa, maksudnya apa yang manusia bayangkan ni, mungkin macam tadi saudara Khubaid cakap lah, itu mungkin baru lapisan pertama kan. Maksudnya Interstellar tu yang dah travel punya jauh tu pun tu masih lapisan pertama langit lagi, tak keluar pun ke lapisan kedua dan seterusnya. So betul lah, dan mungkin daripada perjalanan yang agung ni memang bila Nabi kembali, Nabi saya nampak apa, Nabi lebih bila dah lihat memang apa, maksud macam tu lah, Allah dah tunjukkan, okay, this is the yang akan dapat dinikmati lah kan. So apa yang berlaku kat dunia ni apa, sedih juga, tapi reward ataupun ganjaran di syurga tu lagi, di akhirat tu lagi besar lah kan. Okay, so kat sini ada satu soalan saya cuba tayangkan, boleh tak tayang soalan ni? Okay. Okay, sekejap okay, nampak ke? Okay, so kat sini saya cuba baca dia tulis dia sekejap macam mana saya nak scroll ni panjang dia ni. Okay, dia lebih kurang macam ni lah saya baca dalam masyarakat Melayu kita macam terikat pada ending sebuah filem. Dalam filem hero mesti menang, jahat mesti mati atau terhukum, macam cerita tanggang akibat neraka je tu. Tetapi dalam peristiwa di Taif, Nabi tak benarkan malaikat hancurkan Taif. Walaupun kita rasa apa yang orang Taif buat, mereka patut dihukum. Boleh Ustaz komen. Okay, so maksudnya saya faham juga kisah Taif ni, Nabi nak apa, Nabi di baling batu kan, apa, orang Taif ni budak-budak pun baling batu sampai Nabi cedera kan. Dan Nabi tak benarkan malaikat hancurkan. Okay, so kita boleh raikan kita punya pertanyaan daripada saudara Suhaimi. Okay, silakan. Suhaimi apa Suhaimi Muhammad Saad. Ni macam Ustaz Suhaimi ni. Okay, kenal kau kan. Yang bertanya ni adalah Ustaz Suhaimi Mak Saad. Saya rasa, setahu saya lah nak meneka nama tu. Penulis sirah juga sebenarnya. Masya Allah. Terima kasih kerana sertai. Saya rasa besar hatilah dapat tetamu. Okay. Ending kepada Taif tidak menyebelahi Nabi SAW. Dan Nabi ketika malaikat offer kepada Nabi SAW untuk meranapkan Akhsyabain, dua gunung, untuk dihimpak kepada warga Taif, Nabi SAW menghalang dan sebut
boleh jadi satu hari nanti mereka akan mendapat hidayah. Okay. Itu ringkas bagaimana yang dimaksudkan oleh Ustaz Suhaimi tadi lah. So Nabi halang dan akhirnya Nabi singgah di perkebunan Utbah bin Rabi'ah. Nabi disediakan makanan oleh atas semua tu kan. So itu adalah travel Nabi ke Taif dan patah balik ke Mekah. Mungkin cerita-cerita lain yang kita nampak dalam filem, dalam movie, dia punya scene ataupun dia punya flow cerita tu tamat di situ. Okay. Biasanya hero tu menang adalah pada ending cerita kan, di hujung cerita. Kan? Yang akan menentukan, okay, bila kita tengok cerita Bollywood ke apa kan, kita tahulah hero takkan mati. Tengoklah cerita pun, nampak macam hero ni, alamak dia kena seksa, dia macam nak kalah. Jangan risau, dia takkan mati. Sebab bila dia adalah seorang hero, di hujungnya nanti dia akan jadi hero lah. Kan? So sama macam kes Nabi SAW, kerana Taif ini, dia bukan penutup cerita sirah. So apabila Taif bukan penutup cerita sirah, Nabi belum lagi akan menjadi hero yang akan dinobatkan di akhir cerita nanti. Kalau sebahagian siapa yang sebut benda ni, Muhammad Al-Ghazali tak silap saya, dalam buku fiqh sirah. Saya suka sangat Muhammad Al-Ghazali punya tulisan, walaupun dia macam rumit sikit. Dalam mungkin biasa juga dengan Muhammad Al-Ghazali. Tapi dalam bahasa Arab dia bahasa dia rumit sikit lah. Tapi kandungan dia kalau kena, kita baca tu memang sangat berkualiti. So dia sebut apa? Kalau kita travel bersama Nabi dalam sirah, kita akan nampak every single step yang kita ambil tu seakan-akan satu kegagalan. Seakan-akan satu graf tu dia macam menurun je. Kita tak nampak, bila nak naik ni? Dia macam khabar cakap lah. Allah tad'u lana, kamu ni boleh tak doakan kami je ya Rasulullah? Boleh tak doakan kita supaya menang je? Sebab mereka nampak jalan ke depan tu macam turun je. Dia tak nampak mana dia punya graf naiknya. Kan? Bahkan hijrah tu kita yang dah, sirah ni dah siap kan. Bila kita baca sirah yang dah siap, memanglah kita jangka, hijrah adalah satu permulaan baru untuk para sahabat. Tapi sahabat yang berhijrah, ketika mereka berhijrah, mereka tak nampak harapan tu. Kan? Mereka tak nampak harapan tu dan mereka tak rasa yang graf itu sedang menaik. Kita yang dah siap baca sirah ni baru tahu. Kan? So, memang akhirnya dalam mana-mana movie pun, kemenangan tu adalah di hujung. Dan Nabi SAW akhirnya di hujung akan menikmati kemenangan tersebut. Dan kita tengok apa akan jadi kepada Taif. Taif ni apa nama keluarga dia? Thaqif. Banu Thaqif. Keluarga Arab di Taif. Namanya Banu Thaqif. Dan bayangkan, Banu Thaqif ni, kita akan baca dalam sejarah Islam, Banu Umayyah. Kerajaan Islam Umayyah, antara pembuka-pembuka wilayah yang masyhur adalah mereka yang di hujung namanya adalah Al-Thaqafi. Pembuka India, siapa nama dia? Muhammad bin Al-Qasim Al-Thaqafi. Dan India ni kita akan relate kepada tanah Melayu. Okay? India ni akan ada kaitan dengan peluasan Islam yang akan masuk ke tanah Melayu. So kita bayangkan wilayah-wilayah selepas India, maksudnya Asia, nak menuju ke Asia Timur ni, pembukanya adalah Muhammad bin Al-Qasim Al-Thaqafi dekat hujung. Dan Al-Thaqafi merujuk kepada keturunan Banu Thaqif yang berasal dari Taif. So bayangkan kalau Nabi, masa Nabi di-offer oleh malaikat tu, Nabi cakap, pergilah, lempar kan. Dan takkan ada nama Al-Thaqafi selepas itu. Sebab keseluruhan Bani Thaqif akan dihentam oleh gunung yang besar. Adalah nama-nama yang tak baik juga muncul dalam sejarah macam Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Tapi adalah, banyaklah juga nama-nama yang baik yang akan kita kenal. Dan ini mengagumkan kita betapa hikmah Nabi SAW melihat potensi di dalam jiwa Banu Thaqif di Taif yang melempar Nabi dengan batu ni. Tapi akhirnya tengok, Nabi sudahlah, Nabi menang di akhir perjuangan sirah. Akan ada perang Hunain selepas itu yang akan membuka semula wilayah-wilayah yang termasuk Taif. Dan akhirnya keturunan Taif inilah yang akan membuka India dan membuka wilayah-wilayah di belah negeri Mawara An-Nahar, negeri-negeri di belah utara tu, Tan sampai Uzbekistan, sampai Ukraine tu, itu wilayah-wilayah yang dibuka oleh generasi Islam yang berikutnya. So itu antara hikmah dan juga realiti sirah kita yang mungkin kita boleh terokalah. Tapi Ustaz pun sendiri boleh, Ustaz Suhaimi lah, boleh kongsikan jugalah apa yang Ustaz nampak dalam peristiwa tersebut kan. Saya rasa kita boleh berkongsi macam-macam pelajaran daripada sirah. Okay, Alhamdulillah, satu
satu apa dia kiranya dalam kalau macam dalam hidup kita ni kita tak semestinya benda tu dia macam baru episod Taif ni baru satu episod lah kan. Dia kalau macam kita tengok drama siri tu kan, drama siri tu dia baru Taif ni baru satu episod daripada banyak lagi episod. So tak semestinya episod di Taif tu Nabi terus settle kan. Maksudnya Nabi menang, maksudnya Islam dimenangkan pada apa dia lebih panjang lah dia punya apa game dia kan, long game lah kan kalau macam bahasa sekarang ni. Okay, dan saya berminat lah nak kongsi jugalah. So ni antara buku terbaru yang saya baca pada tahun ni. Okay, buku ni diterbitkan lepas ke? Okay, saya tunjuk sikit. Okay, ni lah buku saudara Khubaib kita. Macam kenal. Saya tengok agak tebal, 300 page. Memang bagi saya bagi sedikit review lah satu penulisan yang kemas. Semestinya dari segi kisah sirah dia lah. Okay, sebab mungkin kita kalau kita belajar sirah mungkin bagi orang biasa lah macam saya, okay, kita baca buku hadis atau hadis tu dia tak connected lah bila dalam buku ni dia macam saudara Khubaib sendiri dah susun ikut fasa-fasa atau tema dia kan, ikut tema dia. Bagi saya sangat menarik lah untuk pembaca dapatkan buku Nabi juga seorang manusia. Okay, sekejap saya tengok ada lagi ke soalan. Okay, ada ni daripada Ustaz Suhaimi ni, dia kata menarik jawapan Ustaz, terima kasih. Okay, so terima kasihlah kerana menjawab ni So kita dah tak ada soalan dah daripada penonton. Okay, dan sebelum kita mengakhiri, saya just nak share jugalah sekarang ni kita sedang untuk buku ni kita ada promosi lah. Kita bagi diskaun untuk penonton malam ni. Kita ada diskaun kod Isra' 2 Mi'raj. Okay, Isra' 2 Mi'raj dekat website Iman Shop. Kita dapat diskaun 5% untuk buku Nabi juga seorang manusia. Menerokai sisi yang hilang dalam mendeladani sirah. Okay. So ni bagi saya bagi sedikit review je lah kan. Maksudnya kalau baca lagi banyaklah input yang kita akan dapat lah. Okay. Saya ucapkan tahniah dan syabas pada saudara Khubaib atas kelahiran. Ni kira apa? Anak pertama ya? Anak pertama di Iman. Anak pertama di Iman. Okay. Pernah tulis buku lain sebelum ni kan? Okay. Sekali lagi saya kalau kita nak sembang pasal buku ni banyaklah bagi saya kan, sebab ada setiap fasa-fasa emosi ataupun kesedihan ataupun fasa sebagai seorang manusia yang kalau macam kita macam macam saya, okay, kita siang kita kerja kan, malam bila balik rumah kita seorang bapa. Dan kalau kita ada involved dengan NGO, kita ada peranan sebagai aktivis. So macam Nabi sendiri dia memang full time dia lah sebagai Nabi. Tapi sebelum diangkat jadi Rasul tu ada banyak lagi kisah-kisah dia, sirah dia. So kat sini bagi saya ditulis dengan kemas lah juga kan, kata dengan hadis-hadis ni juga. So saya ucapkan tahniah lah kepada saudara Khubaib. Okay, dan kita rasanya dah di hujung sesi dah. Dan dah tak ada soalan tambahan dah. Okay, sebelum kita akhiri, saya bagi satu penggulungan lah, kesimpulan daripada saudara Khubaib. Okay, daripada topik pada malam ini. Okay, bagaimana kita sebagai umat Islam, bagaimana kita nak menghayati Isra Mi'raj, dan juga bagaimana kita macam mana kita nak jadikan uswatun hasanah kan, cover buku ni role model Rasulullah sebagai role model kita sebagai seorang ayah ataupun sebagai seorang Muslim tu sendiri. Dan dari situ kita terus kita akan tutupkanlah sesi kita pada malam ni. Silakan. Kalau kita boleh spesifikkan kepada Isra Mi'raj saya teringat macamlah baru teringat kan, sebenarnya bersedia tadi buat carian dah. Ada satu kata-kata Imam Hasan Basri yang saya rasa sangat berkait, sebab kita nak fokus kepada Isra Mi'raj. Macam mana kita nak contohi Nabi daripada peristiwa Isra Mi'raj. Imam Hasan Al-Basri sebut as-salatu mi'rajul mu'min. Perkataan dia simple tapi sangat impactful kepada saya lah. Dia kata solat itu
adalah mi'raj untuk orang yang beriman. Sebab kita sebut tentang Isra' dan Mi'raj. Dan perjalanan Mi'raj Nabi itu, akhirnya Nabi bertemu dengan Allah Ta'ala, dan ada macam-macam perbicaraan yang kita tak tahu apa yang Nabi berbicara dengan Allah Ta'ala. Tapi satu yang Nabi bawa turun adalah solat. Yang asalnya 50 kali, bertukar menjadi 5 kali waktu solat. Dan Nabi bawa turun sebagai satu-satunya produk yang Nabi bawa turun. Dia macam orang berjalan kan. Balik rumah, dia bawa hadiah kan. Satu-satunya yang Nabi bawa pulang kepada para sahabat, kepada muslimin adalah solat. Okay. Maka selepas itu solat menjadi rutin bagi para sahabat. So bila Imam Hasan al-Basri sebut as-salatu mi'rajul mu'min, saya bayangkan begini. Cuba kita menjadi sahabat sekejap. Tak perlu menjadi Nabi. Dengan Nabi lagi dahsyat. Sebab Nabi experience Isra' dan Mi'raj. So kita menjadi sahabat. Dan sahabat bila Nabi turun daripada Isra' dan Mi'raj. Okay. Kalau buka buku sirah yang Zadul Ma'ad misalnya yang saya ada ni, antara bahagian yang paling tebal dalam buku tu adalah cerita tentang Isra' dan Mi'raj. Bermakna ramai sahabat riwayat. Ramai sahabat ceritakan tentang Isra' dan Mi'raj. So dia menjadi satu borak-borak kedai kopi yang paling konsisten sekali dalam kalangan sahabat. Sebab dia sangat ajaib cerita tu. So kita bayangkan setiap kali solat, dia remind diri kita tentang keajaiban dan kebenaran tentang hakikat dunia ni. Bahawa memang alam syurga dan neraka itu benar. Balasan itu benar, ganjaran itu benar. Selama ni kita beramal, kita akan kecewa sebenarnya dengan dunia ni kerana orang baik tak semestinya akan dapat balasan baik kan. Dan orang jahat yang kita nampak dekat luar sana, dia tak semestinya dia akan nasib malang kan. Kita mungkin akan kecewa lah dengan dunia ni sebab di dunia. Sebab Allah janjikan walal akhiratu khairul laka minal ula kan. Akhirat memang lebih baik daripada apa yang kita nampak depan mata kita sekarang. So kekecewaan kita kepada dunia itu boleh diubati dengan kepercayaan kita bahawa Nabi SAW telah buat satu deklarasi bahawa apa yang selama ni disebutkan tentang alam gaib itu benar. Dia bukan benda tipu. Nabi berjumpa dengan setiap Nabi di setiap tingkat langit yang Nabi masuk. Okay. Ketika Nabi on the way turun, Nabi melihat satu demi satu peristiwa. Nabi lihat syurga, lihat neraka. Siksaan untuk orang yang buat jahat, ganjaran untuk orang yang buat kebaikan. So, kalaulah solat kita selepas ini kita dapat remind diri kita tentang peristiwa Mi'raj, saya yakin dia akan menambah keimanan. Ini di zaman kita sangat memerlukan iman yang benar tu. Bukan iman yang saya tak tahu apa maksud tu. Tapi dia maksud iman yang iman lah, iaitu mungkin kita rasa iman tu iman yang kita boleh ucap-ucap, kita boleh berzikir, tapi iman yang benar ni adalah apa yang menusuk dalam hati tu. So kalaulah kita boleh kutip kembali keimanan yang benar yang diwariskan oleh Nabi SAW kepada para sahabat melalui ibadah solat, yang akan kita kenal Mi'raj Nabi SAW ke langit tu, tentu sekali dia satu pengalaman yang akan berbeza. Berbanding dengan semata-mata kita solat sebagai rutin dan habis. Tapi kalau kita kenang Mi'raj, betapa benarnya ganjaran, betapa benarnya hukuman Allah Ta'ala, dan satu pengalaman berbeza. So itu penutup untuk saya, dan saya harap dia memberi impak lah kepada semua orang. Kalau tak beri impak pun tak apa, maksudnya saya bukan orang yang bagus lah untuk cerita benda ni. Boleh banyak lagi orang yang anda boleh kenali di luar sana. Ustaz Suhaimi pun ada, yang besar benda yang kita tadi. Boleh berkenalan dengan ramai orang yang boleh mengajarkan kita tentang agama ni. Dan yang paling penting adalah impak tu. So boleh cari, boleh teroka. Yang paling penting adalah kita akhirnya boleh menaik taraf diri kita. Boleh grow lah. Tak naklah stay pada tahap yang sama saja. Minta maaf atas kekurangan dan terima kasih penganjur Adlan dan Iman Shop yang sudi menganjurkan sesi malam ni berkenaan dengan Isra' wal Mi'raj. Okay, Alhamdulillah kita berjaya juga habiskan sesi kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang menonton sehingga ke hujung rancangan. Okay, kita insyaAllah kita akan teruskan lagi sesi-sesi FB Live seperti ini. So jika anda ada suka dengan video-video macam ni, saya jemput anda untuk komen, like dan share jugalah video kami ini. Dan juga insyaAllah kita
kita akan panggil juga mungkin penulis-penulis lain juga untuk bersama-sama dengan IG Live, Facebook Live di iMyShop. Okay. So, terima kasih dan kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.